المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الحمد لله الذي أمرنا بمعرفته وتوحيده. Puji-pujian itu bagi Allah yang menyuruh akan kita dengan mengenal akan dia dan mentauhid akan dia. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Risalah Al-Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir, kalangan Tuan Guru Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam muqaddimah pendahuluan kitab ini. Kita dah sebut dalam pertemuan pertama hari itu berkenaan dengan basmalah dan sedikit berkenaan dengan hamdalah. Jadi muallif memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim kerana perintah daripada Nabi. Setiap perkara yang ada nilai di sisi agama tak dimulakan dengan basmalah fahuwa abtar. Nabi kata kurang dari sudut barakahnya. Begitu juga ada hadis Nabi sebut sesiapa yang tidak memulakan sesuatu yang ada nilai di sisi agama dengan alhamdulillah, maka ia juga mengurangkan barakahnya. Jadi macam mana nak taufik di antara dua hadis tersebut? Satu hadis Nabi kata mula dengan basmalah. Hadis yang kedua Nabi mulakan dengan hamdalah. Macam mana nak satukan di antara dua hadis? Kalau bagi pada kita orang jahil ni gak, maknanya bercanggah lah hadis ni. Sekali Nabi kata siapa-siapa yang tidak memulai sesuatu yang ada, perkara yang ada nilai di sisi agama dengan basmalah. Sekali Nabi kata dengan hamdalah. Kalau kita orang jahil gak, jawabnya boleh jadi kita mentahmah Nabi. Tapi ulama ni dengan ilmu alat yang ada pada ulama, maka ulama mentaufikkan di antara dua hadis ni. Maka hadis berkenaan dengan basmalah, mula di situ, ibtidak di situ dia panggil ibtidak hakiki. Permulaan yang sebenar. Maknanya nak mula apa-apa, bismillah. Itulah mula-mula sekali. Adapun hamdalah mula juga. Tapi dia panggil ibtidak urfi. Istilah tu. Orang mengaji, kalau nak guna untuk mengajar pula kena dhabit. Kok bini tanya, tadi kata hadis sebut gini. Lepas tu hadis kata sebut gini pula. Tu dipanggil dua-dua tu ibtidak, tapi beza hakiki dengan urfi. Yang hakikinya basmalah. Adapun yang urfi ni banding dengan yang selepas dia tu, dia awal lagi. Maknanya dia di permulaan juga hamdalah ni, nak banding dengan selawat dia dulu. Tu dipanggil ibtidak urfi, dari sudut uruf. Masih di awal lagi. Nombor 2 awal lagi. Dapat nombor berapa? Nombor 1. Tu memang awal betul-betul. Tu ibtidak hakiki dia panggil. Nombor 2 pun tinggi lagi, awal lagi tu. Sebab tu orang sebut top 10. Top 5. Top tu atas lagi . Permulaan lagi. Orang tak panggil bottom. Bottom Kau apa istilah dia? Saya bukan reti bahasa penjajah ni. Cuma nak sebutnya ialah 2 tu masih lagi di atas. Cuma atas nak banding dengan 1, tak lah. Tidak permulaan lah dia 2.
Tapi nak banding dengan 3, 4, 5 sampai 10 tu dia masih awal lagi. So dia dikira sebagai ibtidak juga. Permulaan juga, cuma permulaan urfi. Baik. Kata Syekh, Alhamdulillah segala puji. Dia terjemah sini dengan puji-pujian. Ada setengah kitab terjemah dengan segala puji. Ambil mana segala puji ataupun puji-pujian ni. Sebut dah dalam pertemuan yang lepas. Kalimah ni kalimah mufrad. Kalimah tunggal, singular. Alhamdu ni. Tapi diterjemah dengan terjemahan jamak. Dengan terjemahan plural. Puji-pujian. Ada nombor 2 kalau kitab Jawi. Kitab Rumi tak tahu. Kalau orang terjemah segala puji pun menunjukkan banyak Ambil daripada mana ni? Makna jamak ni, makna banyak ni. Ambil daripada kalimah alif lam pada alhamdu. Ada ulama kata alif lam ni alif lam lil istighraq. Ada ulama kata alif lam ni alif lam lil jins, menunjukkan jenis. Bila alif lam lil jins masuk pada kalimah mufrad, kaedah. Kaedah mengaji lugah. Nak faham bahasa ulama nak kena ada ilmu ni, ilmu lugah. Kalau tak ada ilmu ni tak boleh faham bahasa ulama. Lepas tu, bila alif lam lil jins masuk pada kalimah mufrad, maka dia diterjemah dengan makna jamak. Gitu. Kaedah dia. Sebab tu ulama terjemah dengan segala puji. Lepas tu, ulama urailah pula apa yang segala tu. Tu yang keluar yang 4 saya sebut dah dalam minggu lepas, dalam bulan lepas tu. Segala puji tu pecahlah kepada 4. Puji qadim, makna puji zat yang tiada permulaan, Allah Ta'ala. Kepada pujian dia kepada qadim juga, kepada zat yang tiada permulaan juga, yakni pada diri dia sendiri. Tu duk baca dalam Fatihah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu dia duk puji diri dia tu. Segala puji bagi aku lah tu. Cuma kita terjemah lengkok ayat je. Segala puji bagi Allah. Bagi Allah. Ayat tu ayat siapa? Ayat dia. Dia sebut tentang siapa? Tentang dia. Maknanya, ayat tu sebenarnya memuji diri dia. So, segala puji tu, aku yang punya. Gitu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, maknanya segala puji bagi aku. Itu dipanggil puji qadim pada qadim. Ada puji qadim, puji zat yang tiada permulaan kepada hadis. Ha alif dal sa. Hadis ni dalam ilmu usuluddin maknanya zat yang ada permulaan. Kita ada mula. Bila mula kita? Tarikh lahir kita? Mula ada kita di alam syahadah. Mula ada kita di alam arwah, kita tak tahu. Tapi ada juga permulaan dia. Tetap ada mula. Asal sebut je hadis, maknanya adalah waktu mula kita. Kita tidak ada seperti Allah Ta'ala yang tiada permulaan. Mesti kita ada mula. Sebut je makhluk, mesti ada mula. Makhluk apa sekalipun, yang besar arash, tetap ada permulaan dia. Maknanya ada surat lahir lah. Ada sijil lahir dia. Qalam katakanlah, di antara makhluk-makhluk yang paling awal Allah Ta'ala jadikan. Tetap ada sijil lahir dia. Surat beranak dia. Sebutlah makhluk apa pun. Kita lebih-lebih lagi yang datang kemudian daripada jin lagi kita. Jin awal lagi daripada kita beribu tahun. Kita mari kemudian daripada jin dah. Mesti kita ada sijil lahir di alam arwah. Pas lahir di alam syahadah ni, ada sijil lahir juga. Tak ada sijil lahir, jawab dia tak sah, kita nak masuk sekolah pun payah. Kena pergi daftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Baik. Jadi itu puji qadim kepada hadis. Puji Allah yang tiada permulaan kepada hadis yang ada permulaan. Iaitu puji Allah kepada makhluk. Itu banyaklah. Ayat Allah Ta'ala puji hamba-hamba dia yang soleh. Puji para nabi, puji orang yang beriman, itu puji para anbiya dan sebagainya. Itu puji qadim kepada hadis. Begitu juga puji hadis kepada qadim. Puji kita yang ada permulaan ni kepada zat Allah Ta'ala yang tiada permulaan.
Kita makan nasi, kita puji alhamdulillah kenyang makan nasi hari ni. Alhamdulillah hilang dahaga minum air. Alhamdulillah sihat wal afiat. Orang tanya sihat ke hari ni? Alhamdulillah sihat. Tu puji tu atas ke mana tu? Atas pada Allah Taala. Sebab kita tak sihat dengan sendiri. Kita tak kenyang dengan makan nasi. Kita tak hilang dahaga dengan minum air. Makan nasi, minum air, itu asbab yang Allah Ta'ala jadi. Kita ambil tu sebab junjung perintah Allah Ta'ala suruh makan. Kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Junjung perintah Allah Ta'ala suruh kita makan. Maka kita ambil makanan buh di mulut, telan kita makan. Kerana junjung perintah Allah. Syariat boleh pahala. Tapi bukan nasi, bukan kuih, bukan air yang mengenyangkan. Siapa yang mengenyangkan? Allah. Tu i'tiqad. Jangan terlepas daripada tu. Sebab tu kena ngaji usuluddin. Takut duk i'tiqad air yang menghilang dahaga. Takut duk i'tiqad ubat yang menghilangkan dahaga. Sebelum daripada ni duk cari ubat rata-rata, cari ubat. Ubat ni terah kita untuk sembuhkan penyakit. Tak sembuh-sembuh. Lepas tu ada orang nasihat, terah ubat ni dia kata. Mujarab ni nampak orang duk komen, mujarab ni sembuh semua. Sebelum ni bila tak bertemu ubat tu, Allah duk minta dengan Allah, sembuhlah penyakit. Bila dah orang suggest satu ubat, kita pun ambil minum, telan, tengok hilang sungguh sakit kita. Dia kata ubat ni mujarab sungguh. Mulut tak apa kot, dalam hati pun ubat ni juga. Wah, bila mari sakit pula, ubat Allah tak cari adalah Allah Ta'ala. Tu penyakit kita. Kali mula-mula selagi tak bertemu ubat, Allah situ ada Allah mintalah sembuh penyakit. Boleh ubat, agak tak ada lah Allah Ta'ala ubat lah. Kali kedua mari penyakit sama, ubat dah. Ubat ni lah sembuh penyakit. Tu. Ubat ni yang menyembuhkan penyakit tu, mulut serupa hati ke tak? Mulut tak apa, dia bercakap atas jalan asbab. Mulut kita bercakap atas jalan asbab. Semua tu jadi sebab. Takut di hati pun duk silau gitu juga pada pegangan. Ubat ni secara mutlak boleh menyembuhkan penyakit. Tu pun lah kita. Makhluk boleh memberi bekas. Tu boleh bawa pada syirik. Mensyirikkan Allah Ta'ala dengan ubat. Tu puji apa? Puji hadis, puji kita makhluk yang apa? Yang baru, yang ada permulaan ni pada zat yang qadim. Puji itu pada hakikatnya kita atas pada Allah Ta'ala sebab melihat Allah Ta'ala lah yang memberikan pada kita. Boleh nikmat sihat, boleh nikmat apa? Boleh nikmat anak, boleh nikmat berjaya, boleh nikmat pandai, boleh nikmat itu ini dan sebagainya. Duk puji Allah Ta'ala tu sebab apa? Kita nampak Allah Ta'ala lah bagi segala-galanya. Boleh mari mengaji, boleh mendengar, semua tu taufik daripada Allah Ta'ala. Nikmat paling besar sekali, boleh taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Jauh-jauh pun mari, sebab apa? Nak mengaji. Orang dekat tak turun, atas bumbung tak turun. Contoh tuan-tuan saya tak tahu pun tuan-tuan rumah mana. Sebut contoh. Kalau dengar kat luar lagi comel. Contoh, smash jaga-jaga bola tanggung. Cuma nak sebutnya ialah taufik hidayah nikmat paling besar sekali. Boleh nikmat tu alhamdulillah, syukurlah pada Allah Ta'ala atas balik uji. Sebab apa? Allah Ta'ala lah yang mentaufikkan kita. Apa taufik? Sebut dah dalam pertemuan-pertemuan lain. Taufik ini ialah khalqul qudrah. Allah Ta'ala jadikan kita ni mampu, berkemampuan untuk buat ta'at, fit ta'at, melakukan ta'at. Tu taufik dia panggil. Bukan dekat nak hari sampai sini ni. Kena litah highway dia, kena litah kubur. Kalau takut kubur tak litah. Kena litah highway apa, kubur karak dan sebagainya lah nak sampai sini. Maka jauh kita mari tu sebab apa? Tu jadi ringan kaki kita melangkah. Ringan tubuh kita untuk pergi tempat-tempat gini. Taufik daripada Allah Ta'ala. Kalau tidak taufik daripada apa? Daripada Allah Ta'ala, walau sejengkal tak sampai tempat ibadat. Tapi bila ada taufik daripada Allah Ta'ala, jauh pun kita pergi.
Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala meringankan kita untuk buat taat ibadat pada dia. Syukur, batal balik pada Allah Ta'ala. Engkaulah yang mentaufikkan, yang mentaufikkan diriku. Gitu. Wa ma taufiqi illa billah. Tu ayat Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Baik. Kemudian yang keempat, puji hadis. Puji yang baru, makhluk yang ada permulaan kepada makhluk yang baru juga. Sama-sama kita. Puji sama-sama kita. Nampak orang soleh, kita berkata, baguslah awak ni rajin. Rajin semayang, rajin baca Quran. Kita yang terima puji itu atas balik pada Allah lah. Sebab bukan kita yang boleh menyebabkan orang puji kita jadi rajin, jadi pandai, jadi soleh, jadi banyak ibadat tu. Bukan kita semata-mata diri kita. Tapi Allah Ta'ala yang mengizinkan untuk kita buat ibadat, buat ta'at. Atas balik pada Allah. Walaupun orang puji kita. Puji kita sama kita tu dalam tasawuf pula bicara. Ada kebinasaan dia. Tu ingat. Ada 6 kebinasaan pada puji. Tuan-tuan mengaji dah dalam kitab penawar kan. Dah khatam dah kitab tu. Ingat dalam puji ada 6 kebinasaan tu. Puji hadis sama-sama hadis tu. Puji makhluk sesama makhluk. 4 kebinasaan pada orang yang memuji. 2 kebinasaan pada orang yang dipuji. Tu ingat kita dalam memuji. Sebab kebinasaan duduk di kita orang yang memuji. Tengok balik dalam kitab tasawuf dia sebut secara terperinci lah. Mana tepat celah. Sebab tu kita tak diajar memuji kepada manusia, kepada makhluk. Kecuali orang yang kita rasa kalau kita puji dia tak jadi sombong. Bahkan dia tahu dia atas balik semula pada Allah Ta'ala. Takut jadi apa? Takut jadi dia makin tak sedar, makin sombong kan? Tu yang Nabi kata, engkau sebenarnya sedang menyembelih kawanmu. Nabi buat perumpamaan seperti haiwan yang disembelih lah. Asalnya gagah haiwan ni sebelum disembelih. Tapi bila sembelih keluar darah, haiwan tu segah lagi tak? Makin lemah, makin lemah. Orang yang kita puji tu jenis makan puji. Kita kata dia soleh, padahal dia tak ada lah soleh mana pun. Kita dah kena dah kebinasaan pertama. Sebab apa? Kita menipu dalam memuji. Itu kebinasaan pada kita. Orang yang dipuji pula, kalau dia hati dia tidak ada ihsan dalam hati dia, jawab dia jadi berasa cukup dah dengan aku dah buat sekarang ni. Sebab apa? Orang kata aku soleh dah. Orang kata aku pandai dah. Duk cakap agama molek-molek, orang kata muah ni alim sungguh. Tak mengaji lah kita. Sebab apa? Orang kata kita reti dah. Reti sebab kita duk baca kitab seorang-seorang. Kita siapa nak tegur? Cuba pergi baca kitab depan tok guru. Baru tahu banyak lagi salah rupanya. Kita baca kitab depan orang awam. Iyalah tak ada orang tegur lah kita. Siapa nak tegur kita orang awam bukan reti. Cuba pergi baca kitab depan tok guru. Baru tahu. Mung baca kitab. Lintang pukang lagi. Mu mengajar dah. Aku mengajar dah tu guru. Mu tak payah mengajar lagi. Sebab apa? Baca kitab banyak salah lagi ni. Baru tahu yang kita ni jahil. Sebab tu kalau puji kita sama kita, tengok orang. Kita boleh puji tak dia? Ataupun tak boleh puji dia. Kalau boleh puji, tak ada masalah. Macam Sayyidina Ali karamallahu wajah. Bila orang puji dia, memang Sayyidina Ali layak dipuji. Tapi bila orang puji dia, apa jawab Sayyidina Ali? Allah maghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan daku apa yang mereka tak tahu tentang aku. Tengok kita bertemu dengan kita waktu kita di luar ya. Waktu kita di luar ni lah watak kita. Waktu duduk di rumah, siapa tahu watak kita di rumah. Waktu kita duduk bersendirian, siapa tahu watak kita bersendirian. Tak ada orang tahu. Orang duk tengok ketika watak kita duk ramai-ramai gini ya. Ketika ramai gini, gak kopiah atas kepala tak cabut. Baju jubah tak tinggal. Serban duk atas bahu tak tinggal. Orang tengok gini soleh orang kata. Tapi kita duk seorang diri kita dalam rumah di mana-mana, kita duk dengan ahli keluarga kita. Kalau tanya bini, dia ni semayang subuh ke? Dekat-dekat nak naik matahari baru semayang. Tapi di luar duk mengajar orang semayang subuh mesti awal berjemaah. Tu penyangat. Tu nak bagi tahu. Orang puji sebab orang tak tahu. Tu cerita bab puji tu di dalam ilmu tasawuf. Cuma nak sebutnya ialah puji hadis kepada hadis. Puji baru kepada yang baru. Kita yang terima puji
atau balik pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dia mula kita alhamdulillah, segala puji, yakni puji-pujian itu lillah, bagi Allah. Nah, bagi itu maknanya milik Allah ataupun mustahak. Dia yang berhak. Dia saja yang berhak. Milik ataupun berhaknya ialah Allah. Alhamdulillahillazi amarna. Baca dia amarna, bukan baca amarna. Lain tu. Kalau amarna kami suruh. Amarna dia yang menyuruh kita. Gitu. Beza sikit lah. Kita tak ada bagi dia. Bagi. Alhamdulillahillazi amarna, segala puji-pujian itu bagi Allah yang menyuruh. Yang menyuruh amara. Yang menyuruh, kena takdir gini, yang menyuruh dengan suruhan wajib. Sebab ilmu ni ilmu wajib. Yang menyuruh dengan suruhan yang wajib. Wajib apa? Wajib aini. Bukan wajib kifai, wajib aini. Bila sebut wajib aini, sebut banyak kali dah dalam pertemuan kitab-kitab lain. Ulang sini ya. Wajib aini, bila sebut wajib aini, serupa dengan fardu ain. Istilah fardu ain ataupun wajib ain. Maknanya wajib tu atas tiap-tiap individu. Individu yang macam mana? Nanti depan dia sebut. Maknanya wajib tu atas tiap-tiap kepala. Kita mengaji, kita gugur tuntutan fardu ain. Maknanya wajib atas kita, wajib atas bini kita, wajib atas anak-anak kita. Bukan setiap keluarga seorang saja wajib, tak? Kita wajib, bini kita wajib, anak kita ada berapa? 10 orang. Mukallaf belaka katakanlah yang 10 tu. 10 tu wajib ngaji belaka. Jangan bawa tubuh seorang kalau gitu. Kecuali kita boleh balik mengajar pula apa? Ataupun bini kita memang ada kelas lain. Dia pergi mengaji juga. Ilmu fardu ain. Suami tak boleh halang bini nak pergi mengaji ilmu fardu ain. Kecuali dia minta izin nak pergi zumba, tu tak pergi. Nak pergi zumba. Dulu ada zumba dulu belakang balap oleh gombok tu. Biasa kita balik sembahyang Isya dia duduk berzumba. Cuma nak beritahunya contoh. Kalau dia minta nak pergi mengaji ilmu yang tidak fardu ain, tak apa, kita tak bagi. Tapi kalau dia minta nak pergi mengaji ilmu fardu ain, ilmu tentang haid dia contohnya, ilmu tentang nifas dia, ada orang buat daurah. Kita memang tak pandai bahir nifas, tak mengaji pun kita bahir nifas. Wajib kita kena lepas dia pergi. Dosa kalau kita tak bagi dia pergi juga. Mau kena taat pada aku suami. Suami tak mengaji dia. Suami yang mengaji pada masa tu wajib suami lepas dia pergi. Sebab apa? Kita tak pandai nak mengajar dia. Kecuali kita pandai. Kalau kita pandai tak apa. Dia tanya kita, kita boleh jawab. Bab fardu ain. Dia tanya kita, kita boleh jawab. Bab apa sekalipun yang melibatkan fardu ain. Fiqh bukan semua fardu ain. Fiqh ada fardu ain, fiqh ada fardu kifayah. Begitu juga dengan ilmu usuluddin ni. Ilmu usuluddin ni. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau fardu ain dia tanya kita boleh jawab. Anak tanya kita boleh jawab. Tak apa, dia tak mahu ngaji pun. Kita mari seorang tak apa. Tapi kalau kita tak boleh jawab ilmu fardu ain, haram kita larang dia daripada keluar pergi ngaji. Faham molek-molek? Sebab dia wajib aini. Bila sebut wajib aini maknanya kena penuh seorang ni pakat mari ngaji. Ni kitab fardu ain ni. Tak ngaji kan ni hidup dalam berdosa, apatah lagi kalau tak kena i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh jadi jatuh pada Mu'tazilah, boleh jadi jatuh pada Qadariyah, boleh jadi jatuh pada Jabariyah, i'tiqad yang dulu-dulu. Hari ni boleh jadi jatuh pada pluralism. Yang izm baru banyak lagi hari ni. Yang dulu banyak dah. Nabi kata akan pecahkan umat aku pada 73. Satu je masuk syurga. 72 lagi dalam neraka Nabi kata. Tu ramai tu. Apa nak kena kita ni atas jalan Nabi, atas jalan sahabat ni, kena ngaji.
Baru kita tahu, oh betul dah kita duduk atas jalan Nabi dah. Baru selamat itu. Kalau tidak kan, boleh jadi masuk dalam 72 golongan yang Nabi kata akan masuk neraka. Na'udzubillah. Sebab tu wajib sini, wajib aini. Wajib fardu ain. Maknanya atas tiap-tiap individu tu kena mari mengaji. Sebab tu orang kalau mengaji, dia bawa belakang. Anak dia bawa, bini dia bawa. Memang berat lah mula-mula. Tapi bila dah jadi kebiasaan, tak apa, tak ada masalah. Dia tahu nak pergi mengaji, siap. Siap belakang. Memang semangat nak pergi mengaji. Biasa duk mengaji dengan apa? Dengan apa? Dengan dulu masa saya ada follow dengan apa? Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki. Mari bawa anak, bawa bini pergi. Satu kereta mari. Bawa anak pergi. Sebab apa? Nak mengaji ilmu usuluddin, ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu-ilmu yang fardu ain. Lepas tu pecahlah pula dalam fiqh tu saya sebut tadi, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Baik. Mana tadi? Amarana, Allah Taala yang menyuruh. Yang menyuruh yakni dengan suruhan yang wajib. Dia suruh tu suruh apa? Bima'rifatihi wa tauhidih. Dia suruh tu suruh siapa dulu? Suruh akan kita. Akan kita ni maf'ulun bih dipanggil. Suruh akan kita. Kita ni siapa? Mukallaf. Kena turai gitu. Kita ni siapa? Kita ni adalah mukallaf. Mukallaf ni siapa pula? Mukallaf ni kena faham pula mukallaf. Mukallaf ni ambil daripada kalimah kallafa. Yukallifu taklif. Fahuwa mukallifun wa dhaka mukallafun. Orang mengaji tasrif. Kallafa yukallifu. Masdar dia taklif. Wa huwa mukallif. Isim fa'il. Wa dhaka mukallaf. Mukallaf ni maknanya isim maf'ul. Apa makna? Mukallaf orang yang dibebankan. Itu mukallaf. Dibebankan dengan apa? Diberati dengan apa? Menanggung hukum-hukum syarak. Kita yang cukup syarat ni kan. Syarat mukallaf tu nanti kita sebut. Bila kita dah cukup syarat mukallaf, maka kita terbeban dengan apa? Dengan hukum-hukum syarak. Tapi sebelum kita jadi mukallaf, tak ada apa-apa. Budak kecil nak pakai gelam mah, tak apa. Lahir-lahir je kita beli gelang mah. Laki dia, kita pakai gelang pada dia. Tak apa, sebab dia bukan mukallaf. Nak pakaikan baju sutera, contohnya dia orang kaya, keturunan raja-raja, nak beli baju sutera betul, bubuh dia anak laki dia. Tak apa, sebab dia bukan mukallaf. Masuk je mukallaf, maka terbeban. Kena tanggung hukum wajib. Kena tanggung hukum haram. Tak boleh nak buat ikut suka lah. Berat tak? Berat pada nafsu. Berat pada nafsu solat ni. Kau senang, kau ringan solat. Ringan ni ujung-ujung ni dah. Awal-awal dulu. Awal-awal dulu kak. Kalau tak ada ayah, tu dia semenit sembahyang. Sekarang ni je, bila dah masuk sedap sikit dalam beribadah, tu yang mula berlama-lama dengan solat. Tu mukallaf. Dibeban dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Tu kita. Tu mukallaf. Orang yang dibeban dengan hukum-hukum Allah Ta'ala. Apa dia hukum Allah Ta'ala? Banyak Yang wajibnya, yang sunatnya, yang harusnya, yang haramnya, yang apa lagi? 5 hukum tu. Tu kita dibebankan oleh Allah Ta'ala. Bila kita capai syarat-syarat mukallaf. Baik. Apa syarat mukallaf? 1. Akil. Berakal. Orang yang berakal, maka orang tersebut orang mukallaf. Keluar daripada istilah berakal tu, orang gila tak termasuk. Orang gila curi barang orang. Tak apa, sebab dia bukan mukallaf. Kita walaupun tengok duit sebanyak mana pun tak boleh ambil. Sebab apa? Kita mukallaf. Ambil je ada dosa lalu atas kita. Sebab kita orang yang dibeban dengan hukum, tahu yang ni haram, jangan ambil hak orang. Walau 10 sen katakanlah. Walau sikit rasuah tak boleh ambil. Sebab apa? Hukum dia haram, maka kita kena junjung. Walaupun nafsu nak sangatlah duit banyak-banyak ni, tapi tak boleh ambil, dia kata. Walau 1 sen pun saya tak boleh ambil atas nama rasuah. Sebab apa? Kita dibeban dengan hukum haram oleh Allah Ta'ala.
Tu macam Sayyidina Umar apa? Sayyidina Umar tes seorang badui kan. Kisah masyhur Sayyidina Umar cuba uji keimanan seorang badui. Ketika Sayyidina Umar lalu di perkampungan tempat badui itu mengembala kambing tuan dia. Jadi Sayyidina Umar minta dengan apa? Dengan pengembala kambing itu dia nak seekor. Kata badui itu, kambing ni bukan aku punya, dia kata. Kambing ni tuan aku punya. Aku hanya orang yang mengembala je, ambil upah jaga kambing. Kata Umar, ringkasnya, kata Umar, mana ada orang tengok sekarang ni kalau kau bagi pada aku pun. Jawab si pengembala kambing tu, dia kata, memang tuan aku tak tengok, dia kata, tapi Tuhan kepada tuan aku ni tengok. Tu iman. Duk mana pun ada Allah. Tu payah kata nak ada rasa gitu dalam hati. Tu i'tiqad. I'tiqad kita Allah Taala basar. Allah Taala sami'. Mendengar ada pada Allah Taala, melihat ada pada Allah Taala. Tapi dia tak meresapi jiwa. Sebab tu bila tak ada orang, kita kadang-kadang jatuh pada dosa, pada maksiat. I'tiqad percaya dah. Kalau orang tanya, mu tak percaya ke yang Allah Ta'ala ni alim, maha tahu? Allah Ta'ala berilmu, sifat 20, salah satu daripadanya ilmu, sifat Allah Ta'ala. Kita tahu ta'aluk dia. Tapi saat kita duduk seorang diri, duduk belek juga Facebook yang tak molek. Duduk tengok juga, bukan kata lalu yang tak molek, terus laju sikit. Lalu yang bermanfaat je nak tengok apalah cerita hari ni, tak cuti-cuti lagi ni kita ni. Contoh, tak selesai lagi ni. Esok nak mesyuarat raja-raja pula ni. Banyak hari dah kita ni kena tukar kepada kudeta dah kita rasanya. Ataupun monarki lah pula bagi yang di Pertuan Agong je memerintah. Cuma nak sebutnya contoh. Bila kita duduk seorang diri, dalam i'tiqad hati kita, kita yakin Allah Ta'ala berilmu tahu. Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat. Tapi dia tak meresapi jiwa. Kalau meresapi jiwa, contoh tadi, walaupun tak ada siapa-siapa pun, kita duduk seorang diri kita pun, duduk berasa ada yang melihat. Tu sebut dah selalu contoh yang mari daripada lisan ke lisan, daripada mulut guru ke mulut guru. Bila mana salah seorang daripada murid guru ni dikasihi lebih sikit, diberi perhatian lebih sikit banding dengan murid-murid yang lain. Sehingga murid-murid yang lain merasa cemburu dengan murid yang seorang ni. Lalu pergi bertemu dengan guru tu, beritahu kenapa kita orang tengok Syekh suka ataupun beri perhatian lebih sikit pada seorang murid ni. Syekh kata, mu nak tahu? Kalau mu nak tahu, aku buat ujian. Okey, setiap orang bawa seekor ayam. Ada kisah yang banyak kali saya dengar kisah ni, daripada mulut guru ke mulut guru. Ada yang kata bawa burung. Tak apalah, burung ke ayam ke tak kisahlah. Pengajaran ni, cerita ni kalau tak benar sekalipun, dia pengajaran. Gi bawa ayam ni, cari tempat tiada yang melihat kamu sembelih. Gilah bawa yang ni, gi belakang rumah sembelih. Yang ni gi belakang pokok sembelih. Yang ni gi belakang bukit sembelih. Pakat sembelih belakang. Selesai sembelih, bawa bertemu dengan Syekh. Seorang ni tak balik-balik. Tak balik-balik dia. Gi cari duk mana Fulan bin Fulan ni, anak murid yang Syekh sayang ni. Tak balik-balik lagi ni. Bertemu, duduk dengan ayam yang hidup lagi. Bawa jumpa dengan Syekh. Kenapa engkau tak sembelih lagi? Aku suruh engkau sembelih. Ini perintah daripada aku. Perintah guru kena tunggu selagi mana tak bercanggah dengan syarak. Tengok ayam kau hidup lagi. Dia kata, Syekh, aku cari banyak tempat dah. Aku pergi situ, pergi sini, pergi situ, pergi sini. Tapi aku tak rasa, tak ada tempat yang tak ada yang melihat. Sebab Allah Ta'ala di mana-mana saja dia melihat. Tu sifat Allah Ta'ala jelira dalam hati. Jelira tahu kau? Bahasa Kelantan sikit. Dia meresap dalam hati, sebati dengan jiwa dia. Duklah mana dia, seorang diri ko, dalam keadaan orang ramai ko, seorang diri lah biasanya kita ni. Keadaan orang ramai, ya Allah, warak sangatlah kita ni. Tapi saat duduk seorang diri, kita sendirilah tahu perangai kita. Cuma nak beritahunya, orang yang meresap dalam jiwa dia hakikat iman, segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, maka supa dia duduk di depan orang ramai.
Dia tahu ni dosa, dia taat, dia turut. Walaupun dia duduk seorang diri dia, ni dosa, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tengok. Walaupun dia duduk belek, benda tak ada orang tengok, tak ada CCTV, tak ada apa-apa. Nak boleh sampai situ payahlah. Lepas tu kita orang awam ni, kena ajar-ajar. Ajar diri kita. Lama-lama dia jadi perangai. Ajar, buat-buat rajin. Kita pun duduk suruh anak kita. Rajin tak sikit. Rajin tak sikit basuh baju. Rajin tak sikit. Tu kita nak ajar tu. Ajar, buat-buat rajin. Memang siapa rajin basuh baju? Siapa rajin gosok baju? Tak pernah gosok baju. Tiba-tiba, bila besar sikit, mak suruh gosok baju sendiri. Oh, geliat mak. Apa anak nak gosok baju? Tapi mak suruh juga gosok. Suruh gosok. Sebab apa? Nak ajar. Sebab ke depan nanti bukan dia gosok baju dia dah kalau anak perempuan. Yang suami dia pun dia nak kena gosok juga. Kalau jenis suami pemalas pula. Yang suami dia nak kena gosok, yang anak dia nak kena gosok contoh. Maknanya mak latih ketika kecil ni. Tu latih tu dipanggil riyadhah jiwa. Riyadhah ajar Allah Taala tengok ni, Allah Taala tengok. Dia tak keluarlah benda tak comel. Sebab apa? Allah Taala tengok. Bukan sebab jemaah tengok malu ustaz. Jemaah tak nampak ni, tak apa. Kalau tidak, malu pada jemaah. Jemaah nampak ustaz duk maki hama orang litah dia tadi. Ataupun orang apa? Orang berlumba dengan dia tadi. Ustaz pun maki juga. Jawab dia, tidak ada Tuhan tu kalau ikut kita dalam hati kita. Nak ajar tu dipanggil riyadhah. Lama-lama dia sebati dengan jiwa kita. Bila sebati tu kita duduk mana pun tak apa. Tu yang dia ajar apa? Dia ajar oleh tasawuf, ajar supaya sebut Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu muttali'un alayya. Tu ulama tasawuf ajar tu nak suruh sebati dengan jiwa. Allahu syahidi, Allah Taala sedang menyaksikan aku. Allahu nadhiri, Allah Taala sedang melihat aku. Allahu muttali'un alai, Allah Ta'ala sedang mengintip aku. 3 tu ulang tiap-tiap hari, tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap petang. Tuan-tuan bayang benda tu duk ulang dengan makna dalam jiwa. Lama-lama dia jadi sebati dengan jiwa. Duklah mana pun duk berasa Tuhan ada. Duk berasa Tuhan tengok. Tak isyak lagi dia. Bunyi dah. Tepat sini, negara apa sini ni? Baik, mana tadi? Bagi Allah yang menyuruh atas jalan wajib akan kita mukallaf. Satu yang berakal saya sebut tadi. Kalau gila tak masuk mukallaf. Yang kedua, mukallaf ni mestilah seorang yang baligh. Baligh, ba alif lam ghain. Baligh, ghalib kita orang Asia. Ghalib kita orang Asia, kalau perempuan biasanya 11, 12, 13 balik. Tapi ada yang awal kadang-kadang mari haid dah umur 9 tahun. Ada juga yang umur 9 tahun dah mari haid dah perempuan. Tapi ghalibnya negara kita Asia yang panas lembap ni biasanya 11, 12, 13. Kalau yang lelaki lambat sikit biasanya 13, 14. Duk main di 14 gitu. Kalau budak-budak lelaki. Tapi kita tak kata maknanya ada yang awal. Lepas tu tanda dia keluar air mani. Bermimpi keluar air mani. Tak kira lah mimpi ngapa pun. Tapi asal keluar air mani. Tengok-tengok esok basah. Basah cek lah. Kalau bau hancing tu air kencing nama dia. Asal tengok basah pergi mandi lalu. Dah cek lah. Kalau dia tak reti nak tahu mana. Sebab tu kata ilmu fardu ain kena ajar belum sampai umur balik. Sebab tu sekarang ni kurikulum sekolah agama mungkin ajar. Kurikulum sekolah agama belum balik lagi dah dia ajar dah. Ni tanda-tanda dia. Sekolah-sekolah kebangsaan pun ada kem-kem solat, kem-kem itu ini dan sebagainya. Menuju alam balik dan sebagainya. Adalah sekolah-sekolah tolong buat. Tu mujur tu sekolah tolong buat tu. Giatar lah. Ni tak giatar pula mak ayah. Sebab apa? Dia kata benda ni tak wajib. Tapi kalau kem matematik, atas lalu. Kem matematik, atas. Wajib dia atas. Tapi kalau kem menuju alam balik, tak atas. Padahal dia sendiri nak ajar pun tak reti. Patutnya benda-benda gitulah. Benda-benda yang melibatkan dosa pahala. Bila dia balik, dosa pahala.
Sebelum tu tak apa, dia bukan mukallaf lagi, dia buat apa pun tak apa. Dia buat dosa besar sekalipun tak apa, sebab apa? Dia bukan mukallaf. Tak apa tu bukan suruh dia buat dak. Nak beritahunya dia belum dibeban dengan dosa dan pahala. Tapi bila dia dah mukallaf, dia buat benda yang diharamkan. Dia tinggal benda yang diwajibkan. Tuan-tuan mengaji dalam dalam usul fiqh kan. Apa yang wajib? Wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Haram, tinggal dapat pahala, buat dapat dosa. Tu tuan-tuan mengaji tu. Istilah tu. Tu maknanya, bila dia balik je, dia kena junjung dah. Kewajipan dia kena buat. Wajib solat dengan sempurna. Tak solat, berdosa. Nak kau kita, anak kita yang baru balik ni, yang cuci bersih ni macam kain putih ni, yang macam kapas ni, mula hidup dia dengan catatan malaikat dosa tak semayang. Ataupun dosa semayang tak sah. Sebab apa? Tak tahu rukun ke mana. Tak pandai ambil wuduk. Ambil wuduk tak sah, katakanlah. Wuduk ni wasilah untuk solat. Wajib belajar bab wuduk sebab nak solat. Yang wajibnya ialah solat tu. Kaedah dia, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nak menyempurnakan wajib solat. Tak sempurna wajib solat kalau kita tak ada wuduk. So wuduk pun kita kena ngaji juga. Sebab tu ngaji bab wuduk, biar tahu rukun wuduk, macam mana cara nak basuh. Kena praktikal tunjuk. Saya ingat masa mengaji Tuhfatul Ahwazi, kitab hadis Al-Imam Tirmizi, syarah kepada Sunan Tirmizi. Nama kitab dia Tuhfatul Ahwazi. Mula-mula siapa di Jordan dulu. Syekh Almarhum Walidul Ani. Arab Iraq tapi baik dengan orang Melayu. Dia ajar cara ambil wuduk masa tu. Mula-mula masuk kelas tu dia tengah ngajar cara ambil wuduk dengan air mineral ni. Air mineral bukan air mineral si master lah. Cuma sebutnya dengan air mineral. Dia tunjuk cara ambil wuduk. Dia tunjuk atas kapet ni. Dia kata, kau tengok aku ambil wuduk, sah wuduk ni, air setitik pun tak menitik atas kapet. Lepas tu dia urailah cara macam mana tu. Cuma itu dalam fiqh, saya nak sebut contoh. Kena belajar, kena tahu macam mana cara gosok, macam mana cara ratakan, mana bahagian kepala, bahagian muka, mana bahagian kepala, mana bahagian kaki. Budak kalau reti tak ada masalah. Tak reti, kita kena ajar. Atas kita kena ajar nak kita ilmu fardu ain. Kalau kita reti, tak reti, atas dia pergi ngaji. Sebagaimana kita tadi pergi ngaji ekmek, kita tadi pergi ngaji matematik, bahasa Inggeris, siapa biru mata-mata. Biar dia pergi ngaji. Mengapa? Belajar ambil wuduk, belajar semayang. Sebab apa? Kita tak nak mula-mula buku amal dia dibuka oleh malaikat, dicatat oleh malaikat dosa, semayang tak sah. Puncanya di mana? Tak tahu yang dia dah balik dah. Mandi wajib dah, tapi tak sah mandi wajib. Sebab apa? Ada tempat-tempat belipat dia tak basuh. Terutamanya di kawasan dubur. Patutnya kena duduklah. Kalau dia rasa air tak sapa ni, tempat apa? Kawasan rata apa? Kawasan zahir ni. Dia tak duduk, dia mandi duduk berdiri gitu lah. Tak sah mandi wajib dia. Maka semayang dia tak sah, apa pun tak sah. Baca Quran berdosa, masuk masjid berdosa. Tu. Sebab duduk dalam keadaan berjunuk macam tu. Duduk mari masjid, duduk dalam masjid. Dia duduk rasa duduk dalam masjid, beriktikaf dalam masjid boleh pahala dah. Padahal di mandi wajib tak sah. Tu rentetan dia tu. Sebab tu nak kena ngaji barulah clear. Hidup ni dengan ngaji lah. Bila kita sibuk dengan ngaji, tak sibuk dengan orang. Bila kita tak ngaji, sibuk dengan orang. Sibuk dengan orang lalu kita bila tak ngaji. Bila kita mengaji, sibuk dengan diri kita. Allah, banyak cacat celah yang ada pada aku. Yang kedua. Apa tadi yang kedua? Balik. Kalau tak sapa, kalau tak bermimpi juga. Yang perempuan pun tak mari juga. Umur berapa? 15. Umur 15. Perincian dia dalam fiqh. Umur 15 qamari. Tu kira balik tu. Umur berapa dah? 40. Tak mimpi lagi saya ni. Penyangak umur 40 tak balik lagi. 40 balik dah lah walaupun tak bermimpi. Walaupun tak bermimpi basah sekalipun umur 40. 15 tu balik dah. Mazhab kita Syafi'i.
Walaupun tak bermimpi, walaupun haid tak mari umur 15, kira balik. Baik. Dua. Yang ketiga, dua panca indera. Mata dengan telinga sempurna. Atau salah satu. Mata dengan telinga sempurna. Mata boleh nampak, telinga boleh dengar. Ataupun salah satu, mukallaf. Telinga saja berfungsi, mata buta. Wajib ngaji. Wajib ngaji. Mata tak nampak, telinga dengar, wajib ngaji. Mata nampak, telinga tak dengar. Mata nampak lagi, telinga tuli, wajib ngaji. Tu pun buta dengan tuli ni, syarat dia gugur mukallaf kalau dia berlaku tu ketika kita masih kecil lagi. Kalau dia mari kemudian, contoh, kita dah balik dah. Umur berapa dah? Umur 25 katakanlah. Asbab cuai kita tak mengaji, maka tak reti kita ilmu fardu ain. Tiba-tiba umur 25 mari demam panas. Ada ke demam sejuk? Ada demam panas belaka. Cuma orang panggil demam panas ni bila dia melampau panas kot. Mari demam panas menyebabkan apa? Menyebabkan jadi pekak itu. Ataupun menyebabkan jadi buta. Buta dengan pekak sekali katakanlah. Katakanlah. Maka pada masa tu tuntutan wajib duduk atas kita lagi. Sebab tu tain celek, tain telinga molek ni ngaji. Sebab ke depan siapa boleh jamin dia sihat, siapa mati? Siapa boleh jamin panca indera dia tak akan diambil oleh Allah Ta'ala? Berapa ramai orang yang kena katarak. Molek-molek dulu celek, lepas tu mula pakai spek. Daripada pakai spek, mula rabun tak nampak dah. Ada sahabat saya gitu. Dulu duk mengajar sekali, dia pindah pergi mengajar di Johor, jadi pengetua dan sebagainya. Tak sempat habis umur pencing, mata tak nampak. Sebab penyakit, apa katarak ke apa nama dia, tak tahulah. Cuma nak sebutnya, lama-lama jadi tak nampak. Macam orang buta lah. Tak boleh bawa kereta dah. Dulu molek-molek dia bawa kereta. Last kali kena bini bawa kereta. Bini pun terpaksa pencen awal juga sebab nak jaga dia. Tu kita tak tahu ke depan. Gugur tak lagi tuntutan fardu ain kita sekarang ni. Tanya sekarang ni. Tak gugur lagi, tak kena cepat-cepat lah ngaji. Tak boleh tangguh-tangguh dah. Duk tangguh-tangguh lagi. Esok gi, lusa tak pergi. Lusa apa? Lusa ni pula gi. Jangan tangguh lah. Fardu ain banyak lagi ni, tak habis ni. Kalau fardu ain habis semua dah, tak apa. Lenggang-lenggang pun. Sebab apa? Fardu ain gugur semua dah. Fardu ain tak habis lagi. Gak jawab dia kena cepat-cepat. Tak ada orang ngajar fiqh sini. Yang ada ngajar usuluddin je. Keluar daripada tempat kita pergi cari fiqh mana orang ngajar. Di Masjid Hidayah. Pergi. Malah orang ngajar fiqh, pergi ngaji di Masjid Hidayah. Ada mengajar di tasawuf, ada mengajar di Cubadak katakanlah. Keluar. Pergi Cubadak untuk ngaji tasawuf. Yang fardu ain. Selesai yang fardu ain contohnya dalam setahun. Habis. Tak apa. Selesai tu. Selesailah tuntutan wajib atas kita. Tak sempat dah ni kalau kata dengan umur ni. Ustaz, tolong Ustaz, kita buat daurah boleh tak Ustaz? Kita baca puak-puak kita je Ustaz. 2 jam kau sehari kita baca contoh. 2 jam sehari kita baca. Ustaz tu kata okey boleh. Sebab apa? Nak cepat ni, nak express ni. Sebab umur kita tak tahu siapa bila. Tuntutan fardu ain duk berjalan atas kita kalau kita jadi buta, jadi pekak selepas daripada umur balik. Tapi kalau kita daripada kecil, lahir-lahir molek lagi. Lepas tu lama-lama mari penyakit. Katakanlah umur 7 tahun, tak balik lagi tu. Buta dan tuli. Maka tak apa, tak mukallaf kita. Free ada atas dunia. Tak buat apa pun tak apa. Sebab apa? Sebab bukan mukallaf. Tapi selagi nama mukallaf, jawab dia orang, kena gugurkan tuntutan wajib atas diri kita. Baik. Mana tadi? Pujian-pujian itu bagi Allah yang menyuruh akan kita, yakni akan setiap mukallaf tu. Dengan apa? Suruh dengan apa? Dengan mengenal akan dia, akan Allah Ta'ala dan mentauhid akan dia, akan Allah Ta'ala. Tu suruhan Allah Ta'ala. Ambil mana ni suruhan ni? Ada sandaran kau pandai-pandai ulama' dia sebut. Dah ada sandaran dia. Bila nak cerita pula ni? Bulan depan. Bulan depan. To be continue. Orang jual ubat gini. Wallahu a'lam. Lewat sangat dah tu.
wa ilmuhul atam.